Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kamu bersama saya, Cikgu Mariam. Baiklah, hari ini kita akan belajar subjek Pendidikan Kesihatan tahun 1, iaitu tajuk pada hari ini adalah Hormat Menghormati. Okey, dengan siapa kita akan hormat menghormati ni pada hari ini? So, tanpa melengahkan masa, sebelum itu, kamu boleh membuka buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan pada muka surat 80 sebagai rujukan. Okey. Pembelajaran hari ini adalah mengenai standard kandungan kemahiran interpersonal serta komunikasi berkesan dalam kehidupan harian, iaitu etiket perhubungan dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Manakala standard pembelajaran pada hari ini ada dua, iaitu 6.1.1 iaitu mengetahui cara menjalin hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Standard pembelajaran yang kedua adalah 6.1.2 iaitu memahami kepentingan menjalin hubungan yang sihat dengan ibu bapa, penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan orang lain. Okey, baiklah. Dengan siapakah kita perlu berhubung secara sihat ni? Okey, mari kita tengok seterusnya. Okey, yang pertama sekali adalah dengan ibu bapa. Kenapa kita kena jaga kita punya hubungan dengan mereka? Nanti kita tengok lebih lanjut di slide seterusnya. Yang kedua adalah dengan penjaga. Penjaga ni orang yang menjaga kita. Tak kisahlah pernah menjaga kita selama 5 tahun sahaja ke. Contohnya yang tinggal dengan datuk, nenek, dengan makcik. Itu dikira sebagai penjaga kita. Yang ketiga adalah dengan rakan sebaya, rakan-rakan anda. Yang keempat adalah dengan anggota keluarga. Siapa anggota keluarga ni? Okey, dia tak semestinya adik-beradik kita je. Tapi saudara mara, sepupu, itu juga dikira sebagai anggota keluarga kita. Okey, yang terakhir kita kena jaga hubungan dengan siapa? Dengan jiran. Jiran pun penting untuk kita jaga hubungan dengan mereka. Okey, jom kita tengok lebih dalam cara untuk menjaga hubungan dengan mereka. Yang pertama, cara menghormati ibu bapa. Okey. Yang pertama sekali, kita perlulah menerima teguran dan nasihat ibu bapa kita. Ini adalah kerana mereka adalah insan yang telah mendidik, menjaga dan menyayangi kita dari kita kecil lagi. Selain itu, mereka adalah insan yang lebih besar daripada kita. Maka mereka telah ada banyak pengalaman daripada kita. Sehubungan dengan itu, kita kenalah dengar nasihat dan teguran sebab mereka tahu apa akan terjadi, apa kebaikan kepada diri kita atas sesuatu perkara yang kita lakukan. Mereka lebih tahu banyak perkara. Okey, lagi kenapa kita kena terima teguran dan nasihat daripada ibu bapa kita? Sebab kita selalunya adalah golongan yang selalu lupa. Sebab apa? Kita sangat mencari keseronokan di luar sehingga lupa batas-batas yang patut kita jaga. Maka dengan itu, selalunya ibu bapa akan sentiasa menasihati kita. Betul tak? Contohnya sebelum ke sekolah, sebelum masuk ke pintu sekolah, ibu bapa selalunya akan nasihat kita untuk sentiasa jaga perlakuan di sekolah. Okey, kita teruskan lagi. Yang kedua adalah kita perlu belajar bersungguh-sungguh. Kenapa kita perlu belajar bersungguh-sungguh? Sebab ini adalah salah satu cara untuk kita membalas jasa ibu bapa kita dan menghormati mereka juga. Ini adalah kerana ibu bapa kita penat
sudah penat mencari rezeki untuk membesarkan kita. Jadi tak salah kan kalau kita cuba balas pula jasa mereka dengan sesuatu yang bernilai, dengan menghadiahkan mereka keputusan yang baik dalam peperiksaan. Okey, sekarang ni kalau ikut situasi sekarang ni kita tengah dalam pandemik COVID-19, betul tak? Okey, maybe ada antara kamu kata susahlah cikgu nak belajar pada waktu sekarang ni. Okey, cikgu faham, tapi setiap permasalahan mesti ada jalan penyelesaiannya. So, kita cuba, kalau ada masalah dengan ibu bapa, kita cuba luahkan sama sendiri supaya kita tahu cara solution yang kita boleh cari dalam permasalahan tu. Contohnya, tak ada gadget. Okey, macam mana nak ada nak catch up balik pembelajaran kamu dengan saya ke dengan cikgu-cikgu lain. So kalau tak ada gadget tu juga memang tak boleh nak masuk kelas. Cuba tanya cikgu yang mengajar kamu tu, ada tak cara lain untuk kamu tengok balik pembelajaran pada hari tu. Mungkin cikgu boleh share YouTube cikgu macam sekarang ni. Macam mana untuk belajar balik topik pada hari ini. Okey? Okey, seterusnya. Membantu ibu bapa melakukan kerja rumah. Okey, perkara ini elok-eloknya dilakukan dan diamalkan sejak kamu kecil lagi. Kamu hendaklah sentiasa meringankan beban ibu bapa kamu. Okey, kalau kamu tahu ibu bapa kamu semua bekerja, betul tak? Mencari rezeki, tak kisahlah apa pun kerja. So mereka dah penat bekerja di luar, di kebun, penat dah mencangkul, menanam pokok, petik sawit dan sebagainya. Apa kata kita di rumahnya meringankan lagi kerja mereka. Okey, jika kamu sebagai seorang kakak, apa kata kamu tolong menjaga adik-adik, mengemas bilik, menyapu sampah, tengok tu macam dalam gambar, menolong membasuh baju, kemas katil. Banyak lagi perkara yang kita boleh tolong. Malah, bukan setakat tu je, kita juga boleh buat tolong, bekerjasama dengan mereka, membantu. Dan itu juga akan dapat mengeratkan lagi hubungan kita antara ibu bapa. Betul tak? Okey, seterusnya kita akan beralih kepada cara menghormati adik-beradik. Okey, ini bagi yang ada adik-beradik. Tapi macam mana kalau yang tak ada adik-beradik, anak tunggal sahaja? Tak apa, tak kisah. Kamu juga boleh anggap saudara mara kamu, even rakan-rakan kamu yang selalu datang rumah sebagai adik-beradik juga. So, sama je konsep dia. Kamu boleh amalkan semua ini. Okey, yang pertama sekali, mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Okey, contohnya kamu sentiasa minta tolong kakak kamu untuk menyiapkan kerja sekolah. Tanya tak faham kan, betul tak? Apalah salahnya kalau kita ucapkan terima kasih setiap kali mereka membantu kita. Dengan cara ini, mereka akan rasa dihargai dan rasa happy. Betul tak? Cuba kamu bezakan situasi antara bila kamu tolong kawan kamu tapi kawan kamu tidak cakap terima kasih. Mesti rasa macam mereka tak hargai pertolongan itu. Tapi kalau kawan kamu tu ucap terima kasih, kamu lagi rasa nak tolong kawan kamu tu. Betul tak? Macam tu jugalah kepada orang lain juga, terutamanya ahli keluarga. Kita perlulah amalkan sikap ni di dalam ahli keluarga kita dahulu sebelum kita amalkan dengan orang lain. Ni janganlah macam dengan orang lain, dekat orang luar kita ucap terima kasih, tapi dengan ahli keluarga kita bersikap sombong, tak elok. Okey? Okey, seterusnya. Meminta maaf jika membuat kesalahan.
Okey, saya faham. Kita akan takut kalau kita akan buat kesalahan lagi-lagi dengan ahli keluarga kita. Contohnya memecahkan pasu bunga ibu. Tapi daripada kita diam, benda tu tidak akan menyelesaikan masalah. So, kita perlulah bersikap jujur. Cara-caranya kita perlulah cakap dengan sopan, santun dan baik-baik dengan ibu bapa. Terangkan macam mana benda tu boleh berlaku, macam mana pasu tu boleh pecah. Cakap tersadung. Terangkan, insya-Allah nanti ibu bapa ataupun tak kisahlah siapa-siapa pun. Tapi dalam tajuk kita ni sekarang fokus kepada adik-beradik. Maka mereka insya-Allah akan lembut hati dan memaafkan kesalahan kamu. Okey, seterusnya meminta izin untuk menggunakan barang mereka. Okey, contoh situasi yang boleh cikgu berikan sebagai beradik, contohnya cikgu beri contoh cikgu, okey. Cikgu ada kakak cikgu sama saiz dengan pakaian cikgu. So cikgu banyak baju yang boleh kongsi bersama dengan kakak cikgu. So apalah salah jika kalau kita nak pakai baju tu, janganlah main ambil walaupun baju tu mereka sayang, cuba cakap baik-baik. InsyaAllah mereka akan lembut hati untuk memberikan barang mereka digunakan oleh kita. Okey, jangan sesekali berebut dengan adik-beradik kita. Cuba mengalah. Sebagai seorang kakak ataupun abang, cuba mengalah. Malah kita juga sebagai seorang adik sendiri, kita perlu juga mengamalkan sikap beralah ini dengan kakak dan abang. Okey, seterusnya kita akan masuk kepada cara menghormati rakan sebaya ataupun orang lain. Okey, yang pertama sekali adalah cuba tepati janji. Okey, kenapa kita kena tepati janji dengan rakan sebaya dan orang lain ni? Okey, mereka ni adalah orang yang luar daripada kawasan rumah yang kita tak berapa sangat erat. Tapi ada juga yang erat kan? So, ini adalah untuk menjaga pandangan mereka terhadap diri kita. Oleh itu, kita kena sentiasa jaga dengan tepati janji yang kita buat dengan orang asing supaya mereka pandang baik terhadap diri kita. Betul tak? Okey, seterusnya adalah hormati agama dan budaya. Mesti kawan-kawan kita ataupun tak kisahlah sesiapa pun, dekat sekolah pun ada cikgu pelbagai kaum, betul tak? Kita kena hormat agama dan budaya mereka. Kita tak bolehlah sesuka hati untuk menggelakkan amalan mereka ke apa. Setiap amalan yang dilakukan oleh mereka mesti ada sebab munasabab dan kebaikan tu kepada agama mereka. Dengan cara menghormati ini, kita dapat memupuk kesepaduan antara semua kaum dan tiada salah faham akan berlaku dan kita dapat hidup dengan harmoni dan gembira. Okey, seterusnya kita perlulah bercakap yang baik-baik. Kita tak bolehlah cakap belakang orang saya cakap kan. Contohnya dengan orang ni kita cakap puji-puji tapi belakang dia kita mengumpat dia. Tak elok. Benda ni tak elok. Ini akan membuatkan orang pandang rendah dengan kita. Kita selalulah kena husnuzon, bersangka baik dengan orang-orang ini. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada cara menghormati jiran. Yang pertama sekali adalah tidak membuat bising sehingga lewat malam. Ini dikira adab tau. Kita kena hormat. Contohnya jiran sebelah ada anak kecil. Anak kecil ni sensitif betul tak dengan bunyi. Nak tidur pada pukul 10 dah tidur. So kita kena hormat jiran tetangga kita. Seterusnya, tidak membiarkan binatang peliharaan mengotorkan kawasan jiran. Mesti ada antara kamu ada
ayam peliharaan macam dalam gambar kan. Kita kenalah sentiasa menjaga mereka. Contohnya, kalau kamu ada kucing, kamu hanya biarkan kucing kamu berada di kawasan rumah sahaja. Kalau ada anjing, kalau ada anjing tu, kamu ikatlah anjing kamu tu. Jangan bagi merayap. Kerana mereka ni haiwan. Kadang-kadang mereka mengeluarkan najis mereka di merata tempat. So, kita kena jaga mereka. Okay, yang seterusnya, kita perlulah selalu bertanya khabar dengan jiran tetangga ini. Sebab kalau kita sakit ke apa, selalunya kita di rumah, kalau tak ada siapa, hanya jiran tetangga sekeliling kita je yang akan boleh bantu kita kalau tak ada siapa. Kalau waktu terdesak, macam tiba-tiba sakit seorang-seorang kat rumah, Cik Mila sebelah rumah tu je lah yang boleh tolong kita. Betul tak? So, selalulah bertanya khabar dengan mereka dan selalulah macam contohnya boleh bagi buah tangan ke, bertukar-tukar juadah. Okey, seterusnya. Kepentingan amalan hormat menghormati. Apa kepentingannya hari ini? So, kita akan masuk kepada satu tajuk sahaja dahulu, iaitu kepentingan amalan hormat menghormati antara ahli keluarga kita. Okey, ada 4 kepentingan yang kamu perlu tahu. Yang pertama sekali adalah mengeratkan hubungan kasih sayang. Yang kedua, mengelakkan konflik atau masalah. Yang ketiga, mewujudkan keluarga yang harmoni. Harmoni tu macam mana? Harmoni tu bebas daripada sebarang perselisihan faham. Yang terakhir adalah memudahkan penyelesaian masalah melalui perbincangan sesama keluarga. Maknanya jika ada sebarang masalah je, tak adalah masalah tu dipendam selama berbulan-bulan. So kamu senang untuk berkomunikasi, menyelesaikan masalah bersama-sama. Okey, itu sahaja tajuk pada hari ini. Cikgu harap semua faham dan boleh amalkan amalan yang baik ini antara orang sekeliling kamu. Macam sekarang di rumah, bolehlah amalkan cara hormat menghormati dengan ibu bapa dan adik-beradik. Betul tak? So, seterusnya kita pergi ke tugasan. Tugasan kamu pada hari ini adalah buat satu peta minda mengenai kepentingan amalan hormat menghormati antara ahli keluarga mengikut kreativiti anda. Buat di dalam buku latihan pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, hantar selewatnya pada hari Jumaat kepada cikgu melalui WhatsApp. Boleh? Okey, boleh kan? Okey, peta minda ini kamu bolehlah buat dengan kreativiti kamu dengan menambah warna pensel warna untuk lagi menarik dan pelbagai lagi Okey, ni contoh peta mindanya. Kamu boleh buat macam ni. Ada 4 kan, betul tak? Kamu boleh rujuk balik slide cikgu ni di YouTube nanti. Okey, tuliskan apa kepentingannya. Okey? Okey, sekian terima kasih dari saya Cikgu Maria. Harap kamu semua kekal sihat di rumah dan stay safe. Jaga diri, stay at home. Bye, Assalamualaikum.